Shalom, segenap jemaat GKI Jatinegara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau melalui teknologi yang ada dari rumah kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. 亲爱的蒙父堂弟兄姐妹平安，感谢主给我们机会，通过这些技术，让我们可以从家里来参加今天的崇拜会。 Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali kebaktian ini dengan menaikkan pujian saat pagi hari. 会众们请站立，我们开始今天的崇拜聚会。我们同唱诗，每当早晨。 Hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita Kau ceruan来纪念粮食，照见主惊喜，见西装束着己，为蒙耶那里人着我感谢你，高声赞主荣耀名满心欢喜，全身主啊，天长夜赞美你，直到主啊，全地的都经历，在你面前，万膝都要跪拜，万国颂扬耶稣荣耀。 弟兄姐妹们，我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。阿门，阿门，阿门。主耶稣与你们同在。 也与您同在。 Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. 会众们请坐。 Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian kembali El Shaddai. 我们同唱诗，当仰望主耶稣。 Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati
我们一起来低头祷告。我们在天上的父，我们感谢你，因为你成为我们的全能的上帝，帮助我们的生活，保护我们，也支持我们的生命。但是主耶稣，我们承认，每一天我们常常伤害你的心，常常伤害别人的心。当我们要来敬拜你的时候，我们不敢来到你的面前。如果你还没有洗净我们的罪，我们知道你是圣洁的上帝，我们是有罪的人，蛮有误会的。求主你先洗净我们的罪，先接纳我们，让我们能够用勇敢的心来到你的面前。请你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，我们恳求祷告，阿们。Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. 弟兄姐妹们，请听主的恩典信息，是从耶利米书33章8节。 Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
耶利米书33章8节，我要除尽他们的一切罪，就是设想我所犯的罪，又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, marilah kita menyanyikan sebuah pujian Hai Jiwaku dengan bangkit berdiri. 会众们，请站立，我们同唱诗《我的心哪》。 Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerahnya, besarlah setinggi dan langit di atas bumi, sekian besar kasih setianya. Sebagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besarlah berkelimpahan tak terduga.
Saudara-saudara sekalian, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Lukas Kristandi dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. 主内弟兄姐妹，我们今天的崇拜会由陈柳文传道来讲道，主题为不至于羞耻的盼望。 Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita naikkan pujian Kaulah Harapan. 为预备心来接纳主借着圣经教导我们，我们同唱诗：你是我的盼望。 Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat sekalian, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. 在我们听到之前，我们先一起来低头祷告。 Bapa kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami menyerahkan diri kami 我们将我们自己交托， untuk mendengarkan firman-Mu. 听你的话语。 Tuhan tolong persiapkan hati kami, 求主预备我们的心， Tuhan tolong perlengkapi hamba-Mu, 也求你来装备你的仆人， baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 无论是传讲的或者是传译的。 Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. 求主向我们说话，因为我们预备好聆听了。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil daripada kitab Roma 今天早上我们要思考的经文是取自罗马书 Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18, kemudian disambung di dalam ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-39.
罗马书8章18节，然后接着再读31到39节。 Roma 8 ayat yang ke-18, lalu 31 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 罗马书8章18节，我想现在的苦处若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。 Ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 31到39节，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你们的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。 Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah setiap kita yang mendengarkan, memeliharanya di dalam hati, dan menghidupinya. Haleluya. 这就是主耶稣基督的信息。我们所有凡思想他的话语，并且存在心里的人有福了。哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 主内的弟兄姐妹们，大家平安。 Bersyukur kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. 很感恩今天早上我们又可以再一次来听神的话语了。 Dan tema kita pada hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. 而今天早上的主题呢是不致羞愧的福音。 Saudara-saudara sekalian, kita baru saja merayakan Natal. 我们刚刚庆祝了圣诞， Dan kalau Natal itu semua orang itu bersuka cita. 而圣诞的时候，所有的人都很欢喜。 Terutama kalau misalnya kita melihat di film-film begitu ya. 特别如果我们在电影里面看到， Banyak film-film yang menggambarkan bahwa kalau Natal itu sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. 特别是在电影里面呢，他们会描述
圣诞节是大家等待已久的节日， Secara khusus itu anak-anak. 特别是儿童们， Karena ketika Natal, 因为当圣诞的时候， pasang pohon Natal, 可以住那个圣诞树， lalu ditaruh berbagai macam hadiah-hadiah. 然后在下面放了很多的礼物， Lalu ada kantong-kantong khusus yang ditaruh supaya orang tuanya itu memberitahu kepada anak-anaknya, nanti kamu make a wish ya, nanti Santa Claus datang untuk ngisi hadiah di dalam kantong-kantongnya kamu. 然后他们也放了很多的那个袋子在那边，然后他的父母就会告诉孩子们说，你们要许个愿，然后他会有圣诞老人会把礼物放到你们的袋子里面。 Sehingga ada di dalam pikiran anak-anak, ketika Natal kita boleh berharap, kita boleh make a wish, dan itu akan menjadi kenyataan. 所以当圣诞节的时候呢，孩子们的想象就是呢，我们可以许个愿，然后到了圣诞节了，我们的愿望呢就得以实现了。 Betapa indahnya Bapak Ibu sekalian jikalau hidup kita itu setiap hari seperti Natal. 如果我们的生活每一天都像圣诞节一样呢，那我们的生活多么美啊！ Betapa bahagianya hidup kita kalau di dalam setiap perjalanan hidup kita, harapan itu bisa selalu terkabul. 如果我们的愿望每一次都得以实现的话，那我们肯定活得很幸福。 Kalau kita itu di dalam dunia ini, pada umumnya kita akan berharap, aduh supaya saya sehat. 我们一般在这世上，我们的愿望是什么？让我们可以健康， Supaya saya keadaan finansialnya baik. 让我的经济也可以好起来， Supaya status saya itu menjadi lebih tinggi. 让我的职位也可以提升， Supaya kondisi keluarga saya itu harmonis, damai, sejahtera. 让我的家庭可以和谐共处， Supaya pertemanan saya dan relasi saya dengan orang lain itu bisa selalu baik. 让我与人共处的时候可以有良好的关系。 Kita memiliki pengharapan-pengharapan yang demikian. 我们拥有这样的一个盼望， Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah, 但是问题是， apakah semua harapan-harapan itu banyak yang terkabul? 我们的这些愿望都得以实现吗？ Justru semakin kita menjadi dewasa, kita semakin menyadari bahwa banyak harapan kita itu banyak terkubur, banyak yang tidak bisa terrealisasi. 当我们越来越长大的时候，我们会发现我们很多的愿望呢是被埋伏的，很多没有得到实现的。 Sehingga tidak sedikit orang-orang yang kemudian menjadi tawar hati di dalam menjalani hidup ini, bahkan mungkin kecewa. 所以这导致了很多人他们在生活上就感到了很气馁，觉得很失望。 Ada juga yang mungkin mengambil jalan-jalan pintas untuk supaya harapan-harapan dia bisa tercapai. 有一些呢，他们反而取决了那个捷径的道路，让他们的愿望得以实现。 Tetapi pada akhirnya yang mereka temukan justru adalah kekecewaan. 但是走到尽头，他们所得到的还是失望。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， apa sih standar daripada pengharapan yang tidak mengecewakan? 那这不知羞愧的盼望的一个标准是什么呢？ Apakah pengharapan yang tidak mengecewakan itu artinya segala sesuatu yang kita inginkan harus terkabul? 是否不知羞愧的盼望的意思就是我们所愿望的都必须得以实现吗？ Baru kita menjadi bahagia. 我们才能够感到幸福吗？ Dan apakah itu standar bahagia? 而幸福的标准又是什么呢？ Apakah bahagia itu berarti kita selalu apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan itu terkabul? 是否我们的幸福的标准就是我们所要的都要成全， Selalu sehat, 一直都健康， selalu aman finansialnya, 我们的经济一直都很好， selalu harmonis, 关系很和谐， dan lain sebagainya yang baik-baik. 等等，所有凡是好的。 Jikalau itu menjadi standar bagi kita, saudara-saudara sekalian, 如果这是我们的标准的话， maka penulis kitab Roma ini
那这个罗马书的作者 Rasul Paulus 使徒保罗， terhitung sebagai di dalam standar orang yang tidak bahagia. 那他就属于一个不幸福的人的标准了。 Rasul Paulus kita mengetahui bahwa hidupnya itu sangat sulit dan penuh dengan kekecewaan kalau dia bisa mengatakannya. 如果我们知道的话，这使徒保罗他如果可以叙说他的生活的话，他肯定是活在一个很辛苦、充满着失望的情况下。 Kita tahu Rasul Paulus itu tidak menikah. 我们知道使徒保罗他没有结婚， Maka dia bisa dikatakan menanggalkan haknya untuk bisa berkeluarga. 那可以说他放下他的权利，本来可以结婚的， Hidupnya mungkin terasa kesepian. 可能他生活得很孤独， Lalu di dalam perjalanan pelayanannya, 而在他的侍奉生涯， dia tidak disupport oleh siapa-siapa. 没有任何人支撑他的经济。 Bahkan kita pernah menemukan dia melayani sembari harus bekerja, membuat tenda. 甚至我们发现圣经记载说，他边侍奉边要工作，就是他要搭帐篷。 Sepanjang hidupnya dia selalu berada on the road gitu ya. 他一生中呢，都是在这个路上， Benar-benar secara literal selalu berada di perjalanan. 真正的是在路上， Sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah. 不断的迁移。 Kalau orang sekarang mungkin akan bilang hidupnya itu tidak stabil gitu ya. 如果现在的人形容他的生活可能是不稳定的， Kehidupannya tidak ada jaminan. 他的生活没有保障， Begitu juga dengan pelayanannya, saudara-saudara sekalian. 他的侍奉也是 Dia berulang kali difitnah, 不断的受别人毁谤， bahkan mau dibunuh. 甚至要被人杀。 Berkali-kali juga dia mengalami musibah di sepanjang perjalanan pelayanannya. 他在侍奉的路途当中呢，也经常遭到灾难。 Dia pernah dirajam batu, 他曾经被人扔石头， dia pernah mengalami kapal karam, 他也曾经经历过他的船沉下去， dan dia juga dipenjara. 他也被关在监牢里， Di penjaranya lama dan berkali-kali lagi, saudara-saudara. 甚至他坐在监牢很久，也屡次进监。 Dan di dalam proses dia mengalami segala macam itu, kesehatan tubuhnya terus-menerus mengalami penurunan. 而他每一次遇到这样的情况的时候呢，他的健康呢也慢慢的衰弱了。 Maka ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Rasul Paulus kenapa pakai sekretaris untuk menulis? 那有一个解经家他这样说：为什么使徒保罗要用秘书为他写书信 Karena 呢？ kondisi tubuhnya itu melemah sehingga mungkin tangannya itu gemetaran, saudara-saudara. 那因为他的身体的健康衰弱了，可能他的手在颤抖。 Kalau kita mengukur Rasul Paulus berdasarkan standar bahagianya dunia, dia tidak masuk hitungan. 如果我们以世界的幸福标准来定使徒保罗的话呢，那他肯定是属于不幸福的人。 Dia adalah orang yang kecewa sekali terhadap hidupnya. 他肯定是一个对生活充满着失望的人。 Tetapi saudara-saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们， yang mengejutkan adalah 很让我们惊讶的是， justru Paulus tidak menjadi putus asa, kecewa, dan tawar hati terhadap hidupnya. 这个使徒保罗反而对他的生活没有感到气馁，没有感到失望。 Justru di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dia berkata demikian. 甚至在罗马书8章18节，他这样说： Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 我想现在的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。 Wow, saudara-saudara. 哇哦，弟兄姐妹们， Dia bahkan malah masih bisa ngomong, penderitaan yang sekarang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. 他甚至还能说，我们现在的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀呢，是不足介意的。 Dia tidak kecewa.
他没有失望， Justru dia kuat di dalam pengharapan dia. 反而他在他的盼望当中坚固。 Hal apa yang membuat dia menjadi begitu yakin? 什么事情让他非常的自信？ Harapan apa yang ada di dalam dirinya sehingga membuat dia kuat untuk bertahan? 在他里面有怎么样的盼望，使他能够感觉到很坚固，让他能够持续下去。 Di dalam perenungan menyiapkan bagian ini, saudara-saudara sekalian, 在我预备这段经文的时候， saya menyadari bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan di dalam hidupnya tetapi dia tetap kuat, itu ada sebuah harapan yang dia pegang. 当一个人他虽然生活很苦，但是他还是很坚固的时候呢，表示他持守着一个盼望。 Dan semakin kuat dan semakin jelas harapan yang dia miliki, maka orang itu akan semakin tabah di dalam menghadapi kesulitan hidup. 当他的盼望越是显得清楚的时候呢，那他呢在面对生活的困难也更坚固了。 Saya sendiri secara pribadi, saya juga masih harus belajar di dalam bagian ini. 我本身在这方面也还需要更多的学习。 Saya mengalami berbagai macam pergumulan kesehatan. 我在我的健康上，屡次遇到了很多的挣扎。 Saya mengalami naik turun di dalam kehidupan saya juga. 我在我的生活也有高和低落的时候。 Dan hal yang saya renungkan adalah betul, saudara-saudara. 而我所思想的事情就是，是的， Di mana saya menaruh pengharapan saya? 我把盼望放在哪里呢？ Seberapa kuat dan seberapa jelas saya memahami pengharapan saya itu? 我在了解我的盼望的时候，我了解的有多清楚，有多明确呢？ Itulah yang membuat saya bisa bounce back atau kembali lagi, bangkit lagi. 那样的看法，使我能够再浮起来。 Ketika saya kabur di dalam pemahaman atau kejelasan saya di dalam melihat pengharapan saya itu, 当我把看盼望的时候看得不明确的时候， saya tentu akan goyah. 我肯定会动摇。 Tetapi ketika saya menggumulkannya dan mencoba melihat kembali seberapa jelas pengharapan saya itu, 但是当我再一次的思考我的盼望是多么的明确的时候， maka pelan-pelan saya bisa bangkit kembali. 我慢慢的就可以站起来。 Begitu juga dengan Rasul Paulus, saudara-saudara. 使徒保罗也同样， Dia menyadari dengan jelas harapan yang dia miliki. 他非常的相信他所拥有的盼望。 Bagi Paulus, harapan yang kuat adalah 对于保罗来说，一个很坚定的盼望是， bagi Paulus harapan yang tidak mengecewakan adalah 对于保罗来说，一个不知羞愧的盼望是， adalah Injil itu sendiri. 就是福音本身。 Mari kita bersama-sama melihat pengakuan Rasul Paulus, kesaksian Rasul Paulus terhadap harapannya dia ini di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. 我们一起看，保罗他对这个福音的坚信，就是从罗马书1章16节。 Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16. 罗马书1章16节。 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 我不以福音为耻，这福音本是神的大能，是救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。 Rasul Paulus mendeklarasikan bahwa saya memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. 使徒保罗他宣告说，他在福音里面呢，拥有一个很坚定的信心。 Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 因为这个福音就是神拯救世界的一个大能。 Apa itu Injil yang dipahami oleh Rasul Paulus? 那保罗所理解的福音是什么呢？ Kenapa dia bisa begitu yakin secara kokoh terhadap Injil ini?
为什么他那么坚信这个福音呢？ Apa yang dia lihat di dalam Injil? 他在福音里看到的是什么？ Saudara-saudara sekalian, bagi Rasul Paulus, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan karena 对保罗来说，这福音呢是神的大能，因为 yang pertama, saudara-saudara sekalian, 第一的， Yesus itu sendiri adalah manifestasi daripada Injil. 耶稣本身就是这个福音的结果。 Atau kalau pakai bahasa sederhananya, Yesus adalah Injil dan Injil adalah Yesus. 那换句话来说，耶稣就是福音，福音就是耶稣。 Yesuslah sendiri yang datang kepada Paulus. 耶稣本身来到保罗面前， Di perjalanan menuju ke Damaskus itu, 当他走往大马士革的时候， ketika Paulus hendak menangkap orang-orang percaya, 当保罗要去追杀那些信徒的时候， disitulah Tuhan Yesus, 却在此主耶稣 Injil itu 那福音 datang secara pribadi kepada dia. 以个人化的来到保罗面前， Mendatanginya, 来亲近他， memanggilnya, 呼召他， menegurnya, 也责备他， bahkan memanggilnya untuk bertobat dan menyelamatkan dia. 甚至召他悔改，拯救他。 Oleh karena itu Rasul Paulus ketika menyadari, oh Injil ini adalah Yesus itu sendiri datang kepada saya. 因此，使徒保罗他发觉到这个福音就是耶稣本身来到我面前， Tuhan sendiri datang kepada dia. 上帝自己来呼召我， Maka dia tahu bahwa inilah kekuatan dan harapan dia yang dia cari-cari sepanjang hidupnya. 所以他很清楚明白，这个就是我已久以来所寻找的大能和盼望。 Sebagai info saja saudara-saudara, 给大家一个附加的信息： Rasul Paulus itu sebelum menjadi orang percaya, 使徒保罗在信主之 dia 前， adalah anak dari keturunan orang Farisi. 他是法利赛人的后代， Dia sendiri menjadi orang Farisi yang ahli agama. 他本身呢是一个很对宗教很拿手的一个法利赛人。 Dia belajar di bawah guru agama yang paling terkenal pada saat itu. 他在当时的那个最有名的教师底下学习， Dia paham banyak hukum Taurat. 他明白很多律法。 Tetapi ternyata di dalam pertemuan dia dengan Kristus, 但是在他与基督面对面的 di 时候， perjalanan menuju Damaskus itu Injil menemui dia. 就是当他走往大马士革的时候，福音临到他。 Ketika suara itu berkata kepada dia, Paulus, Paulus, mengapa kamu menganiaya aku? 当那个声音对他说：“保罗，保罗，为什么你迫害我？” Paulus bisa berkata dengan begitu jujurnya, 保罗他很诚恳的回答 Tuhan, siapakah engkau?：“ 主啊，你是谁？” Artinya sepanjang background dia belajar agama itu, saudara-saudara, 意思是他一直以来学习的这个宗教， dia belum mengenal siapa itu Tuhan. 没有让他认识到上帝是谁。 Dan jikalau bukan Kristus sendiri yang datang kepada dia, 若不是基督自己领导他， maka dia selamanya tidak akan pernah mengenal siapa itu Tuhan. 那他到永远都不能认识到上帝是谁。 Jika di dalam perjalanan ke Damaskus itu Injil tidak pernah datang secara pribadi kepada Paulus, 如果他走往大马士革的时候，这个福音没有亲自的领到他， maka dia tidak akan pernah mengenal apa itu kebenaran. 那他永远都不能认识到真理。 Nah, saudara-saudara sekalian, itulah alasan yang pertama sehingga Paulus begitu yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 这就是第一个原因，为什么保罗非常的相信这个福音就是神拯救的大能。 Hal yang kedua, saudara-saudara, bagi Paulus, Injil adalah 第二的事情，对保罗来说，福音是 Tuhan sendiri yang membenarkan dia di dalam Kristus Yesus. 上帝本身在基督耶稣里称他为义， Status dia, saudara-saudara. 他的身份， Dia menyadari bahwa setelah dia
bertemu dengan Kristus, dia bertobat, dia sadar betul bahwa dia betul-betul salah. 他真正的明白，当他遇到耶稣了以后，他真的知道自己是罪人。 Dia penganiaya dan pembunuh. 他是逼迫基督徒的，他也是杀害基督徒的。 Dan dia tahu betul itu adalah kriminal yang tidak bisa dihapuskan. 他知道那个他所犯的罪呢是没有办法洗清的罪。 Orang-orang yang mati karena dia tidak bisa dihidupkan kembali. 那些因着他而死的人呢，没有办法再复活了。 Bayangan dosa itu mengikuti dia, saudara-saudara. 而那个罪的阴影一直随着他。 Tetapi di dalam Kristus Yesus, 但是在基督耶稣里， dia dibenarkan. 他得称义了。 Bahkan bukan saja dibenarkan, saudara-saudara. 甚至不只是被称义而已， Tetapi dia bahkan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. 甚至他被上帝使用来侍奉上帝。 Sehingga dia dengan begitu yakin setelah saya dibenarkan dan saya dipakai untuk melayani, maka saya akan lakukan ini. 所以他非常的坚定，他已经被称义了以后，还能够侍奉上帝，我就要继续做下去。 Sekalipun orang-orang komunitas dia yang lama mengatakan, oh kamu ini orang sesat nih, kok bisa tiba-tiba berubah? 可能他以前的那个群体会说：“哎，你这个是败坏的，你为什么会突然悔改呢？” Tetapi di dalam Kristus Yesus, status dia dibenarkan dan tindakan dia sekarang ini, pembenarannya juga ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 但是在基督耶稣里面，他得称义了之后呢，他所做的一切也是在基督耶稣里的。 Tidak hanya itu, saudara-saudara sekalian. 不仅如此， Bagi Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan karena 对保罗来说，这个福音就是神拯救的大能，因为 hal yang ketiga, karena Injil itu sendiri adalah bukti daripada janji dan penyertaan Allah. 因为第三的这个福音本身呢，是神陪伴我们的与我们同在的一个应许的证据。 Rasul Paulus memahami bahwa Kristus adalah Injil itu sendiri. 使徒保罗相信，基督就是那福音本身， Dan Injil itu adalah Kristus. 而那个福音就是基督。 Kristus sudah datang ke dalam dunia terlebih dahulu. 基督已经首先来到世上了， Dia sudah melakukan karyanya di dalam dunia ini. 他已经在这个世界上显明他的能力了， Bahkan dia sudah bangkit. 甚至他已经复活了。 Itu sebabnya segala bukti dan janji penyertaan Tuhan itu sudah tergenapi di dalam pribadi Kristus yang sudah hadir. 因此，上帝所有与人同在的应许呢，都已经在耶稣基督里得以成 Sudah 就了， menjadi fakta di dalam sejarah. 是一个历史记载了的， Sudah terjadi di masa yang lampau. 是在过去已经发生了。 Dan jikalau dulu sudah terbukti, 如果过去已经得证据了， maka janji penyertaan Tuhan yang selanjutnya juga pasti akan tergenapi. 那接下来上帝其他的应许也肯定会成全了。 Oleh karena itu, Paulus bisa dengan yakin mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia sudah berjanji terbukti kemarin, saat yang lampau. Maka kemudian di masa yang akan datang juga pasti akan tergenapi. 所以保罗他才能很坚信的说到，这个福音呢，就是神拯救的大能，因为上帝的应许在过去已经成全了，在将来也肯定会得以成全。 Kepastian itulah yang membuat Rasul Paulus begitu yakin, begitu kuat di dalam perjalanan hidupnya dan di dalam pelayanannya. 这样的坚信使保罗他在他的侍奉的生涯可以非常的坚定，和他在侍奉上能够很坚定。 Nah, saudara-saudara sekalian, dan yang terakhir, kenapa bagi Rasul Paulus Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? 而最后的，为什么对于保罗来说，这个福音就是神拯救的大能呢？ Karena sejak dia bertemu dengan Injil yang hidup itu, Kristus, 因为自从他遇见那个活的福音，就是基督， maka seluruh arah hidupnya itu berubah.
他生活的方向完全都改变了。 Sekarang dia memiliki arah baru yang jelas, 他现在拥有了一个很明确的方向， yang mengarahkan dia untuk mengikut kehendak Tuhan sampai akhir. 牵引他能够永远的跟随主到底。 Saudara-saudara sekalian, kejelasan daripada pemahaman Rasul Paulus terhadap Injil ini sendiri, saudara-saudara. 弟兄姐妹们，使徒保罗对福音的了解的清楚性， Itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan dia di sepanjang hidupnya. 使他一生中都得到了一个力量和安慰。 Sekalipun hidupnya banyak-banyak kesusahan, 即使他的生活非常的苦， banyak-banyak kekecewaan. 很多需要让他感到失望了。 Oleh karena itu di satu bagian firman Tuhan Rasul Paulus pernah berkata, sekalipun demikian kami tidak menjadi tawar hati. 所以在经文里面，保罗也写过，即使这样，我们不会气馁， Karena pelayanan ini dipercayakan oleh Tuhan sendiri. 因为这是上帝本身交付于我的侍奉。 Dan kalau misal dia bisa menambahkan ngomong panjang lebar begitu, dia mungkin akan berkata karena Tuhan sendirilah, Injil itu sendirilah yang menjadi pegangan saya sepanjang hidup. 如果他可以再说的话呢，可能他会说，因为这福音本身成为我生命的一个保障。 Karena Paulus begitu yakin terhadap Injil ini, saudara-saudara. 因为保罗他如此的坚信这个福音， Dia sanggup bukan saja menanggung pergumulan di dalam hidupnya, 他不仅能够承受他生活的挣扎， bahkan dia kemudian bisa menghibur orang yang lain. 他也能够去安慰别人， Secara khusus kepada jemaat yang ada di Roma. 特别是在罗马的信徒们。 Itu sebabnya dia menulis surat Roma ini kepada jemaat yang ada di Roma. 因此，他就把这封信写给住在罗马的信徒。 Kalau tadi kita baca kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 39, 如果我们刚才读到罗马书8章31到39节的 kita 话， tentu juga bertanya-tanya kepengen tahu kok kenapa ya Rasul Paulus bilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus terkait dengan adanya apa ini di sini tulis penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. 我们肯定想要知道为什么保罗说没有人能够让我们与神的爱隔绝呢？这是有关什么呢？有关患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑。 Bahkan terkait juga dengan maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah dan lain sebagainya, saudara-saudara. 甚至牵涉到这个死生、天使掌权的、有能的等等。 Kayaknya seolah-olah ini ada sesuatu yang besar sekali yang dihadapi oleh jemaat Roma. 仿佛这个罗马信徒所面对的事情是一个很大的事情。 Dan memang kenyataannya jemaat Roma ini memang mengalami pergumulan yang tidak mudah, saudara-saudara. 确实，罗马的信徒他们所遇见的挣扎是不简单的。 Roma berada di dalam kekaisaran Romawi. 罗马帝国，罗马是在这个罗马帝国里面。 Dan di dalam kekaisaran Romawi itu ada sebuah kebudayaan yang sudah pakemnya gitu ya istilahnya ya. 在罗马帝国里呢，有一个已经历历代代传下来的一个传统， Bahwa kaisar itu adalah anak Allah. 就是他们相信凯撒是上帝的儿子， Itu yang mereka percayai. 那是他们相信的。 Maka sudah seharusnya dan sepantasnya bagi warga negara kekaisaran Romawi 所以，罗马帝国所有的人民 harus menyembah kepada kaisar. 务必侍奉、敬拜这个凯撒。 Kalaupun kamu memiliki kepercayaan agama tertentu, 即使你有自己的宗教信仰， kamu harus mengakomodasi di dalam kepercayaanmu bahwa kamu tetap harus menyembah kaisar sebagai anak Allah. 你在你的信仰当中，你还是仍然要去敬拜这个凯撒作为神的儿子。 Ya,
Itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, saudara-saudara. 这是一件很不容易的事情。 Buat orang percaya pada saat itu, 对当时的信徒来说， tidak ada Allah yang lain selain daripada Yesus Kristus. 除了基督耶稣以外，没有别的神了。 Bagaimana mungkin ada dua anak Allah? 他们哪里可能有2个神的儿子呢？ Kalau mereka mengakomodasi tuntutan daripada Kekaisaran Romawi, berarti mereka mengingkari percaya mereka kepada Kristus. 如果他们也跟随着这个罗马帝国的信仰的话呢，那他们是违背了自己的信仰。 Tetapi kalau mereka mengakui bahwa Kristus adalah anak Allah, 但是如果他们只承认基督是上帝的儿子， maka mereka menghadapi bahaya, 那他们就会遇见了危险、 penganiayaan, 逼迫、 ketelanjangan, 赤身露体， bahkan maut. 甚至死亡。 Dan kalau saudara-saudara mungkin pernah lihat film segala macam begitu ya, 弟兄姐妹们，如果你们看过一些电影， kita tahu bahwa pemerintahan Romawi pada saat itu terhitung cukup brutal. 我们知道当时的罗马帝国的这个政府呢是很恶毒的。 Kita tahu bahwa Kekaisaran Romawi terkenal dengan Koloseum dan gladiatornya begitu ya. 我们知道当时他们那地方呢有那个人之间打架的地方。 Di situ orang-orang budak dan juga tentara-tentara bayaran dibuat permainan diadu satu dengan yang lain, bunuh-membunuh supaya sisa yang terakhir dia yang menang begitu istilahnya ya. 那时候呢，那些比较小的兵丁或者是奴隶，成为他们的玩具，在那边他们互相残杀，到最后最有力的赢了。 Bahkan ada yang diadu dengan binatang-binatang buas. 甚至有的呢，他们所面对的是那些凶猛的野兽。 Dalam catatan-catatan sejarah, 在历史记载当中， banyak orang percaya yang menghadapi akhir hidupnya di dalam Koloseum itu. 很多的信徒呢，他们最后的结局就是在那个战场上。 Karena mereka menolak untuk mengakui ada anak Allah yang lain selain daripada Yesus Kristus. 因为他们拒绝承认在耶稣基督以外还有别的神的儿子。 Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? 所以保罗才会那样说：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？ Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjang, bahaya, atau pedang. 是患难吗？困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑吗？ Itu adalah kenyataan yang real yang dihadapi oleh jemaat di kota Roma. 这是当时罗马城市里的那些信徒所面对的真实的情况。 Dan perhatikan saudara-saudara, 弟兄姐妹们看， bukan terjadi 1-2 tahun, 不只是1-2年发生， tetapi paling sedikit 200 tahun. 至少200年里， Berapa banyak nyawa yang melayang di situ. 有多少个生命死亡了？ Jadi Rasul Paulus benar-benar mengatakan dengan sepenuh hatinya kepada jemaat di kota Roma. 所以使徒保罗他是非常的真心的向罗马的信徒说的这 Saya 话。 tahu hidupmu sangat-sangat susah. 我知道你们活得非常的艰难， Bahaya selalu mengintip kamu dan keluargamu. 危险一直在追踪你和你的家 Kamu 人。 mungkin berakhir besok meninggal. 你可能明天就死了， Tetapi di dalam semua kehidupan yang mengecewakan itu, 但是在这一切让你失落的事情之 tidak 下， ada satupun yang dapat memisahkan kamu daripada kasih Kristus. 没有一个能够叫你与神的爱隔绝的。 Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hari ini, 弟兄姐妹们，今天在我们生活中， tentu kita memiliki pergumulan. 我们肯定有挣扎， Tetapi kondisi kita jauh lebih baik daripada mereka di masa lampau. 但是我们比从前的信徒的生活好得多了。 Tetapi itu bukan berarti saya mau mengatakan kita harus mendinai atau meniadakan atau tidak mengakui pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita sepanjang waktu.
但这不表示我说我们可以看清我们这一直以来所面对的困难。 Kita mengalami pergumulan, ya. 我们拥有挣扎吗？是的。 Di dalam masa-masa yang 1-2 tahun yang lalu, berapa banyak di antara kita yang bergumul, berduka karena COVID? 那在这1-2年里，我们有多少人已经因着这个新冠肺炎而感到了很伤心、很忧伤？ Mungkin Rasul Paulus jikalau dia hadir di tengah-tengah kita, dia juga akan berkata kepada kita, 可能如果使徒保罗现在还在的话，他也可能会跟我们说 Aku tahu pergumulanmu. 我知道你们的挣扎， Aku tahu bahaya yang kalian hadapi. 我知道你们所面临的危险， Aku tahu maut yang mungkin menghadang engkau dan keluargamu. 我也知道可能你和你的家人所面对的死亡， Aku tahu kesulitan ekonomi kamu. 我知道你的经济的困难， Ada kelaparan, ada ketelanjangan yang mungkin bisa kalian hadapi karena kondisi ini. 可能因着这个情况，你所面对的是赤身露体，是饥饿。 Tetapi saudara-saudari sekalian, 但是弟兄姐妹们， semua itu tidak dapat memisahkan engkau daripada kasih Kristus. 这一切都不能叫你与基督的爱隔绝。 Hidup boleh mengecewakan, 生活可能使我们感到失望， tetapi kita 但是我们 memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan 拥有的盼望是不致羞愧的， di dalam kasih Kristus. 就是在基督耶稣里。 Saudara-saudara sekalian, ketika jemaat di kota Roma ini menerima surat ini, saya yakin mereka hatinya terangkat. 当罗马信徒他们接到这封信的时候，我相信他们的心肯定得了安慰， Karena mereka kembali diingatkan tentang betapa dalam dan betapa jauhnya kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus bagi mereka. 因为他们再一次得到提醒他们基督对他们的爱是多么的深阔高深。 Bagaimana Kristus Tuhan sudah terlebih dahulu itu datang buat mereka dan juga mati bagi setiap kita. 基督已经首先来临到他们，甚至为所有的人死了。 Jadi sebelum mereka menghadapi kematian, 在他们面临着死亡之前， sebelum mereka menghadapi kelaparan dan ketelanjangan, 在他们面临这个饥饿和赤身露体之前， Juru selamat kita 我们的救主 sudah terlebih dahulu kelaparan, 首先已经先饥饿了， sudah terlebih dahulu telanjang, 先赤身露体了， sudah terlebih dahulu dianiaya 先受逼迫了， dan mati, 甚至死。 mendahului kita semua. 他在我们面前领先， Tetapi saudara-saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们， dia tidak selamanya meninggal. 他不是永远的死， Dia bangkit. 他复活了。 Dan dia berjanji kepada kita, dia juga akan membangkitkan setiap daripada kita yang percaya kepadanya. 而他对我们的应许就是他要叫我们每个信他的人得复活。 Dan itu adalah bukti daripada kasih Allah Bapa kepada kita semua. 这就是我们天父对我们爱的一个证据。 Seberapa banyaknya penderitaan dan pergumulan yang kita miliki, saudara-saudara. 我们不管我们拥有了多少的挣扎， Tidak ada satupun daripada semua hal tersebut yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. 没有任何一件事情是能够让我们与神的爱隔绝的。 Oleh karena itu, jemaat sekalian, mari kita bersama-sama 因此，弟兄姐妹们，来，我们一起 di dalam tahun yang baru ini, 在这个新的一年， kita melihat lebih jelas lagi 我们更清楚的看到 kepada Injil itu sendiri, 看到那福音本身， kepada intisari daripada Injil itu sendiri, 能够看到这个福音的最终点， Yesus Kristus. 就是基督耶稣。 Dia mengasihi kita semua. 他爱我们所有人， Dan dia mau kita hidup di dalam dia. 他要我们在他里面活着， Di dalam kasihnya, 在他的爱里， di dalam kebenarannya. 在他的义里。 Oleh karena itu, maka kita akan memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. 那我们就会拥有一个不致羞耻的盼望。 Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kepada kita
kekuatan. 使我们今天早上的真理能够让我们有力量， Mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian 提醒我们不是孤独一人， di dalam pergumulan-pergumulan kita. 在我们的挣扎当中， Sekalipun mungkin kita tidak menjadi lebih sehat, 即便我们没有变得更健康， sekalipun kita mungkin tidak menjadi lebih baik kondisi ekonominya, 即便我们的经济情况可能没有变得更好， sekalipun mungkin kondisi keluarga kita tidak menjadi lebih baik, 即便我们的家庭情况没有变得更好， sekalipun keluarga kita yang mungkin telah mendahulu kita meninggal terlebih dahulu tidak mungkin bangkit kembali pada saat ini, 即便我们已经死了的家人没有办法现在直接复活， tetapi kita memiliki satu hal yang tidak dapat direbut daripada kita. 但是我们拥有了一个没有办法从我们手里抢走的， Kita sudah memiliki kasih Kristus. 就是我们拥有了基督的爱， Itu tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. 是不会离弃我们的爱。 Percayalah, 相信吧， Tuhan Yesus mengasihi kita. 主耶稣爱我们。 Amin. 阿门。Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyatakan. 会众们，请站立，让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺。宣读我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同圣灵玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众们，请坐。 Sensura morum. Jemaat yang telah baptis dewasa diundang untuk mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian umum hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat secara live streaming. Firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Menguji artinya memeriksa diri. Melalui sensura morum, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah. Apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Setia melaksanakan panggilannya sebagai murid Kristus? Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya.
Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan pengorbanan Kristus terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus dan dipersatukan dengan semua orang yang menerima Dia. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Baik dalam hidup di gereja, di keluarga, di lingkungan maupun di pekerjaan. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah saudara menjadi mata, telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap sesama? Menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Menjadi tangan bagi Kristus yang memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 6 Februari 2022 mendatang. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, tidak henti-hentinya kami mencari Engkau ya Tuhan. Berdoa kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah harapan dan tempat kami memohon. Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa ya Tuhan. Yang pertama-tama untuk jemaat GKI Jatinegara. Tuhan, di dalam tahun yang baru ini ya Tuhan, kiranya Engkau makin menambah-nambahkan iman percaya di dalam hati setiap jemaat. Dan Tuhan mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau, sehingga mereka memiliki pengharapan yang kuat dan tidak tergoncang di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada. Mereka mengarahkan pandangan kepada Engkau dan menjalani hidup mereka dengan penuh iman. Tuhan tolonglah juga untuk jemaat GKI Jatinegara, supaya mereka makin bertumbuh secara kerohanian, secara pengenalan akan Engkau ya Tuhan, di dalam firman-Mu. Tuhan gerakkan mereka supaya mereka makin setia untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kalau jemaat Tuhan tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka kami mau menjalani hidup ini sebagai orang Kristen yang bagaimana kami tidak tahu. Tuhan tolong jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap komisi yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, bahkan sampai yang tertua, komisi wanita, umum, dan juga lansia ya Tuhan. Tuhan tolong, supaya setiap komisi yang ada, Tuhan arahkan untuk semakin melihat visi Tuhan dengan lebih jelas. Menjadi sebuah jemaat yang dipakai Tuhan
untuk menjadi murid Tuhan dan kemudian memuridkan orang lain. Tuhan, kami mau supaya setiap komisi yang ada bukan berjalan mengikuti rutinitas program saja, tetapi bertumbuh dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan di dalamnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masing-masing individu jemaat di sini ya Tuhan. Yang sakit, yang mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga, masalah terus ada ya Tuhan, dan mungkin belum selesai. Tuhan, kuatkanlah mereka. Dan jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, Tuhan pulihkan mereka. Tetapi ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang mungkin belum selesai ya Tuhan, Tuhan bersertalah dengan mereka dan Tuhan kuatkan mereka. Buat keluarga yang juga menyertai di dalamnya, Tuhan juga kuatkan juga. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja ini, untuk persiapan membuat prosata yang baru. Tuhan tolong supaya kami bersatu hati, melihat hal yang sama, dan mengejar untuk memperbaiki hal-hal yang utama di dalam gereja kami, sehingga gereja kami boleh menjadi sehat kembali. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pengurus-pengurus yang akan dipilih untuk prosata yang baru, kepengurusan yang baru. Tuhan tolong, sediakanlah pekerja-pekerjanya. Karena ini adalah ladang Tuhan, dan kami hanya bekerja di dalamnya. Ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Tuhan, kami meminta Engkau menyediakannya bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami, sehingga kondisi walaupun kadang masih ada di dalam bahaya pandemi, tetapi orang-orang yang sakit sampai meninggal ya Tuhan, jumlahnya tidak bertambah banyak ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami pemerintah yang mau mengarahkan masyarakatnya untuk taat di dalam prokes. Tuhan, tambah-tambahkanlah kekuatan bagi mereka. Tambah-tambahkanlah hikmat, dan yang terutama Tuhan, berikan rasa takut di dalam hati mereka. Sehingga mereka bekerja melayani masyarakat dengan takut di hadapan Engkau. Tuhan, tolong bangsa ini ya Tuhan, supaya bisa bangkit dan pulih secara ekonomi juga. Karena kesejahteraan bangsa ini juga berpengaruh bagi setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan Tuhan juga meminta kepada kami untuk terus mendoakan kesejahteraan bangsa di mana kami berada. Tuhan tolong dengar. Dan Tuhan, kami memohon yang terakhir, biarlah kiranya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini, secara khusus yang berada di pemerintahan, boleh menjadi saksi Tuhan yang nyata. Sehingga makin banyak orang di tempat ini, di negara ini, boleh mengenal Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syafaat kami. Kami mau menutupnya dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Jemaat Tuhan, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. 主内弟兄姐妹，今天早上神给我们机会来线上奉献。 Persembahan syukur dapat Bapak Ibu Saudara-saudari kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342 352 9101 atau yang tertera di layar
kaca pada saat ini. Dan dengarkanlah sebuah nats pembimbing persembahan yang diambil dari Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. 请听一段经文，起自约拿书2章9节。 Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. 约拿书2章9节，但我必用感谢的声音献祭于你，我所需的愿，我必偿还，救恩出于耶和华。 Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita naikkan pujian seperti Tuhanku. 我们同唱诗，更像恩主。 Seperti Tuhanku yang kurindui, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar, serahkan jiwa hanya kepadamu. Serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah aku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Kasihan 我恩主，这是我祷告。 接受我心，我愿单单属主；接受我心，愿完全属我主。使我坚信，主啊，我今恳求，洗净保守我，永远全属你。 Tuhanku hidup bagimu, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa, serahkan jiwa hanya kepadamu. Serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah aku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 会众们，请站立。 Kita akan menaikkan doa syukur persembahan kita. 我们来为奉献祷告。 Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sungguh berterima kasih jikalau pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kami boleh menikmati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih jikalau Tuhan masih memberikan kepada kami berkat-berkat Tuhan, kesehatan, harta, dan segala yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, bukan karena jumlah yang kami berikan, tetapi hati yang ingin mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Terimalah Tuhan dan sucikanlah.
Biarlah persembahan ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan, yang telah memberkati kita semua. Dialah Tuhan yang kita muliakan dan kita tinggikan. 亲爱的弟兄姐妹，神是我们不至于羞耻的盼望来源，他已经赐福了我们。 Kita akan menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. 来，我们一起荣耀赞美他，我们同唱诗：主你何等良善！ Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. 弟兄姐妹们，你们的心当归向上帝。我们的心仰望上帝，来，我们成为基督的见证人，感谢上帝，赞美上帝。从今直到永远。 来，我们领受上帝的祝福。愿阿爸父神的慈爱、主耶稣的牺牲和圣灵的带领与保守，使我们的信心坚固不摇动，从今直到永远。阿门。 Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara. 会众们请坐，我们的敬拜会已经结束了，大家请默祷，愿主耶稣与蒙福堂姐妹们同在。 Kami warga Ukrida bersyukur jika karena anugerah Tuhan, Ukrida memasuki usia ke-55 tahun.
Dalam usia ini, Ukrida rindu agar warga Gereja Kristen Indonesia sebagai pemiliknya semakin kenal dan sayang Ukrida. Ukrida menjadi saluran berkat melalui pendidikan bagi sesama dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Saat ini, Ukrida terus bergiat maju dengan mengedepankan nilai-nilai Kristiani dalam mendidik, menyiapkan talenta-talenta muda pemimpin masa depan. Tantangan demi tantangan kita hadapi bersama, dan dengan dukungan Bapak Ibu semua, warga Jemaat Gereja Kristen Indonesia, kami yakin dan percaya Ukrida akan menjadi lebih baik dan jadi berkat. Dies Natalis kali ini dengan tema bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Tuhan yang adalah kepala, Ukrida diingatkan untuk terus bertumbuh dalam ketaatan karena Tuhan sebagai dasar iman. Mengasihi dan peduli kepada sesama, dan selalu menempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Terpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja. Tenderly the seed has planted in the warm and waiting earth. Faithfully the soil is watered till the seed will rise its birth. Patiently we tend and nurture till it grows a tree so tall. As it spreads its leafy branches, it brings shelter over all. May our roots so deeply grow, nourished by God's saving grace. May we reach both far and wide, joining all, joining all, joining all in God's If our roots and branches established in the soil of God's resolve, And by faith our souls are nurtured with the life from heaven above. Then we'll grow as trees so sturdy, reaching out to those His ways, sharing with the world the message, letting God be all our best. May our roots so deeply grow, nourished by God's saving grace. May we reach far and wide, joining all, joining all, joining all in God's embrace. May our lives be deeply rooted, reaching out with love and care, so that we fulfill your vision, O Lord of all.